Masih lagi bersama dengan kami dalam Nasi Lemak Kopi O, membincangkan topik kenaikan harga sayur. Kata orang, selagi kita tunding jari ke orang lain, kita tak akan dapat jalan penyelesaiannya. Yang penting kita sendiri yang perlu fikirkan apakah antara inisiatif-inisiatif yang perlu kita ambil agar kenaikan harga sayur ni tak mengganggu kehidupan seharian kita. Tak adalah kita cut pemakanan sayur kita. Apa kata kalau kita dengar dulu apa kata pembeli. Saksikan. Memanglah kita perlulah sayur tu kita makan kan. Jadi masalahnya tentang kita mana choice nak pilih pilihan kita lagi nak ke mana. Kalau kita dah pencen ni mana ada punya jumpa kewangannya itu juga dia pencen kita nak beli barang. Kos kekan sehari hidup bukannya sayur je yang naik. Macam-macam barang naik. Kita tak nampak macam bawang, cili bawang besar semua naik. Sekarang benda barang naik tak nampak tau. Hari-hari kita pergi, kalau kita pacik berhari-hari pergi pasar, tahulah barang ni naik. Mahal ke, tak mahal ke, kalau tak boleh beli banyak sikit pun kita mesti kena beli juga kan. Sebab mustahak barang-barang tu kan, barang harian kot dapur kan. Datang ni nak beli barang untuk kenduri kahwin anak kan. Walau mahal macam mana pun terpaksa jugalah kena beli sebab nak guna kan. Kalau tak beli macam mana kita nak buat kenduri kan. Terpaksa lah kena beli. Dengan dalam kadar yang banyak pula tu kan. Kalau dulu tu, kalau sikit tu harga 70 sen, 80 sen sekilo kan, taklah terasa sangat. Tapi ini dah sampai, bawang pun sampai 7-8 ringgit sekilo. Kalau dekat Raub tu lagi mahal, itulah datang sini. Terasa membeban lah macam kita berniaga kan. Kalau kita berniaga, kita nak jual macam kata mi, kita dah tetap RM3 sepinggan. Kalau takkan sawi naik RM3 lebih, kita nak naik RM4 ke RM3.5 mesti tak logik yang tetap kena harga tu juga. Jadi macam kita kos tambah sikit lah. Itu tak tahulah, tak terfikir sampai macam tu lah. Benda yang boleh tanam. Tapi hak tanam tu cukup lah untuk makan hari-hari kan. Macam cili sikit, sawi ada tanam untuk nak guna dalam kadar yang banyak tu tak cukup lah. Terpaksa lah kena beli juga. Kalau boleh kita memanglah nak tanam mana yang ditanam. Kita duduk kalau kosong-kosong pelat mana nak tanam. Itu dia macam-macam keluhan dan juga cadangan daripada pembeli-pembeli kita dekat luar sana. Dan salah satu daripada inisiatif ya, kalau kita tak nak lah rasa macam tergugat dengan kenaikan harga sayur ni, salah satunya adalah hidroponik. Ada juga yang melakukan hidrokultur dan ada satu lagi kasponik. Apa agaknya bezanya? Apa agaknya cara macam mana nak menyediakannya? Kita bersama hari ini dengan pengusaha kasponik sendiri, iaitu Encik Ahmad Yahya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Encik Safa. Dan buat pengetahuan anda ni, semua tumbuh-tumbuhan dekat depan saya ni adalah dibawa sendiri oleh Encik Ahmad. Terima kasih banyak. Mungkin Encik Ahmad nak cerita sedikit. Sebenarnya hidroponik ni dah lama. Ya. Hidroponik dah lama, hidrokultur pun dah lama juga kan. Mungkin nak terangkan kepada penonton dekat luar sana tu apa bezanya hidroponik dengan hidrokultur? Okey, Cik Safa ya. Sebenarnya beza je kaedah hidroponik dan hidrokultur adalah cuma dia tak ada basic medium. Hidroponik katakan contoh ya, kita ambil sini. Ini dia tanaman hidroponik, katakan salah satu daripada alatan kita gunakan benang sebagai medium asas. Okey. Hidrokultur ni kita kata contoh jenis tanaman bungaan. Ini kita namakan hidrokultur. Di mana tanaman kata bungaan di mana kita culturekan tanpa menggunakan benang, tanpa ada basic medium dan boleh diletak dalam rumah dan office. Ini dia. Pada penonton kat luar sana tu mungkin yang tak tahu lagi, sebenarnya hidroponik ni ataupun hidrokultur ni adalah penanaman yang kita berlakukan kat dalam rumah tanpa perlu menggunakan tanah. Yes, betul. Yes. Hanya menggunakan air dan juga bahan-bahan lain seperti dan peralatan dia. Okey, contoh ya dalam tanaman hidroponik ya, kita memerlukan contoh salah satu kalau saya jelaskan. Okey, ini satu bekas dia. Cik Sharifah ya, bekas dia ni untuk diisi air ya, kita boleh lipat, boleh tahan lama. Ini dia. Boleh tahan 5 tahun ya. Kalau dalam satu set hidroponik ya, kita market kita dalam RM45, sekarang offer RM38. Dan selain itu daripada kita tu kita dapat polystyrene dan baku 8 dan kita yang penting baja ni. Okey. Baja ni untuk 10 kali tanam 1 tahun. Okey, jadi jimat betul.
Jimat ya. Okey, jadi saya nak tahu bagi orang kat luar sana tu mungkin tak tahu kan sebenarnya macam mana cara nak menanam, macam apa yang perlu kita gunakan antara bahan-bahannya. Ada saya nampak benang kat dalam ni, apa kegunaannya? Okey. Cik Sharifah ya, kalau kita tengok dalam hidroponik ya, peralatan dia cara nak tanam ringkas ya. Kalau nak tanam contoh yang baku ni kita letak benang. Kita benang, kita tarik ini, kita soalan macam sumbu pelita, soalan akar. Ini akar tiruan. Ya, supaya kita boleh lepaskan benih kan, supaya dia boleh tumbuh secara automatik. Okey, selain daripada tu, okey, takung ni untuk diisi air sebanyak 20 liter. Okey, 20 liter, 1 inci daripada atas ni. Kemudian baja ni dilarutkan dalam air 5 liter. Okey, dan kita ada cawan sukatan, benih kita beri. Ya, dalam kaedah hidroponik ni kita ada 2 kaedah cara tanaman, iaitu tanaman melalui biji benih dan satu lagi melalui keratan. Ya, satu contoh, kalau katakan contoh kita nak tengok kaedah hidroponik tanaman cepat, kata ni daun kesum. Ya, bak laksa Jadi kalau kita ambil kat sistem cutting, kata contoh macam ni, kita ambil cutting macam ni, kita masukkan ke dalam ni, terus kita masuk dalam ni. So automatically dia akan tumbuh. Kalau tinggi mana kita dibuat keratan, cepat dia tumbuh. Jadi kalau kita nak tuai, katakan kita ambil kita tuai sebahagian, dia akan sentiasa tumbuh. Jadi konsep ni Cik Sharifah, kita konsep 3T. 3T. Iaitu tanam, tinggal dan juga tuai. Bukan tengok kalau tengok nanti orang lain tuai kan nanti. Tanam tinggal tuai. Tanam tinggal dan tuai. Okey, saya ada baca hidroponik ni boleh juga digunakan untuk menanam tumbuhan-tumbuhan, bukan saja tumbuhan renik tapi juga tumbuhan yang besar seperti tembikai dan sebagainya. Betul ke? Ya, ataupun betul. apa sebenarnya antara sayur-sayur yang boleh kita tanam dengan menggunakan teknik hidroponik ni? Okey, dalam kaedah hidroponik teknik hidroponik kita boleh tanam kalau jenis sayuran, kebanyakan jenis sayuran Kalau jenis katakan sayuran berbuah, boleh tanam timun. Boleh tanam cili, tomato. Even boleh tanam carrot. Cik Sharifah, percaya tak? Kalau kaedah hidroponik kan, kalau kata orang tak akan percaya boleh tanam lobak atau carrot dalam kaedah ni. Dalam bekas sebesar itu. Kalau kita banding dengan cara konvensional lobak tu umbisi di mana? Cik Sharifah? Ya. Umbisi dalam tanah. Jadi kalau kata kaedah hidroponik tanah tu air. Jadi macam mana lobak tu nak hidup dalam air? Tak mungkin kan? Ini lobak tu akan terjujur keluar. Wow. Satu penemuan. Saya kira kita sebenarnya perlu bawa kan hasil penanaman lobak tu. Kita ada seorang pemanggil di talian sekarang ni. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Siapa di talian? Siapa di talian? Hello, siapa tu? Ini daripada Mojo. Namanya? Ya. Namanya? Muhammad. Encik Muhammad. Encik Muhammad tanam sayur kat rumah ke? Tanam buat inilah, tanam polybag dalam bekas plastik. Tanam dalam bekas plastik. Tu kaedah dalam polybag. Sama juga. Bekas itu fertigasi ya? Ya. Okay, mungkin Encik Muhammad ada soalan? Sekarang ni soalan berkenaan dengan Jabatan Pertanian. Dulu masa dia buat pelancaran bumi hijau, dia orang ada pantau. Sekarang ni dah tak ada pantau lagi lah. Itu sajalah yang saya sarankan lah. Mungkin itulah kegunaannya kalau kita sendiri yang mengetahui maklumat itu, bukan setakat tanam tapi perlu tahu sebenarnya apa yang perlu kita lakukan supaya kita sendiri tanam, kita sendiri tahu apa nak buat. Itu yang sebenarnya. Itu je Encik Sharifah. Sebenarnya kaedah hidroponik, tujuan saya datang kita kempen merakyatkan hidroponik. Ya, dan kita ada buat 3 revolusi. Kasponik wawakan 3 revolusi. Revolusi dalam pertanian, revolusi dalam tanaman, revolusi dalam pembajaan. Macam tadi kata perlu dipantau bumi hijau ni, diwawakan, lepas tu tak dipantau. Dan lepas tu dalam ilmu tanaman di tanah kita kena ada orang kata knowledge. Dalam kaedah hidroponik Cik Sharifah ikut manual ni saja. Yang kata 3T dan ikut manual saja. InsyaAllah mereka boleh tanam. Okey, saya nak tahu apa agaknya beza hasil tanaman menggunakan teknik hidroponik dengan tanaman yang ditanam di atas tanah. Adakah hasilnya sama dari segi zatnya dan sebagainya? Dari segi zat Cik Sharifah sama. Malahan kalau kaedah hidroponik dan dibandingkan dengan tanaman konvensional ni cepat. Contoh je ini satu tanaman hidroculture, ni ulang pegaga, awet muda Nampak? Tak ada tanah langsung. Kalau di tanah dia tak akan dapat cantik macam ni.
Senang nak masak pun mudah. tak perlu nak basuh. Ya, Kalau cuma ada tanah susah nak basuh. Petik saja dan blend boleh itu bersih. Contoh ni katakan Daun kesum. daun kesum. Cantik Kan tengok akar dia. Okey, sebenarnya tanaman hidroponik ni boleh dikatakan sebagai hobi saja ke ataupun boleh dikomersialkan sehingga seorang tu boleh mendapat keuntungan daripada tanaman ni? Okey, macam ni Cik Saifah. Tanaman hidroponik boleh dikomersialkan. Okey. Tapi macam ni kita itu yang sebab di mana kita wawakan Kasponik mewawakan kempen merakyatkan hidroponik. Katakan contoh sekarang kenaikan harga sayur. Kan? Kenapa? Dan kita masih lagi kerajaan kita masih lagi import sayur daripada luar. Kenapa? Ya, adakah kita nak menggalakkan rakyat tanam secara komersial? Bagi saya lebih baik kita educate orang. Setiap orang boleh tanam di setiap rumah, dia tanam sayur sendiri. Yang kata kebun dapur. Kebun hampir dengan dapur. Kan? Jadi kita dengan melalui ini kan, kita selain dapat kepuasan, kita dapat sayur yang segar, bersih dan tanpa was-was. Okey, segar, bersih tanpa was-was. Tapi dari segi rasa dia pula macam mana? Sama ke macam kalau salad tu yang kita tanam atas tanah tu sama tak rasanya dengan tanaman hidroponik? Dari segi rasa sama. Dan tanaman kalau kaedah konvensional dengan hidroponik rasa dia sama. Cuma beza dia. Kalau kaedah hidroponik kita nak masak, kita tak boleh masak secara yang secara konvensional. Secara konvensional kalau kita masak, kita jerang, kita tumiskan kuali, kita masukkan ni, ikut masa kita angkat kan. Dalam kaedah ni, contoh kita jerangkan periuk atau ni, kita dia dah menggelegak, kita tutupkan api, kita masukkan sayur. Jimat tenaga, jimat gas. Ini dia Cik Saifah. Untuk menjaga zat dalam makanan tu. Saya tertarik juga dengan hidrokultur ni yang boleh letak ikan dan sebagainya ni kan. Salah satu daripada orang kata terapi kan. Yes. Macam mana ikan ni boleh hidup dalam air baja ni? Okey, ini yang saya katakan revolusi dalam tanaman. Kalau Cik Saifah kalau Cik Saifah tengok dalam internet dalam kajian NASA di mana dia kata Down syndrome building, bangunan sakit. Lepas tu sorry to say pokok plastik mengeluarkan chemical beracun. Itu satu kata info yang kita perlu tahu sebenarnya pokok plastik. Boleh tengok dalam internet tu. Okey. Lepas tu komputer mengeluarkan toksin berbahaya. Jadi nak overcome benda ni kita kena letak pokok hidup. Jadi boleh tak Cik Saifah letak pokok hidup kat dalam rumah yang tanah berat nak angkat? Boleh. Tapi kalau 3 hari di dalam, 3 hari di luar. Sebab dia perlukan matahari. Okey. Dalam kaedah hydroculture ni, kita contoh kita ambil tanaman yang tu, kita olahkan dia dan tengok tak ada tanah. Maksudnya letakkan dalam rumah, dalam office. Jadi dia mengeluarkan oksigen. Maksudnya tanaman hidrokultur ni hanya memerlukan cahaya daripada lampu dan juga karbon dioksida yang dilepaskan oleh ikan tu tadilah. Jenis-jenis ikan yang boleh digunakan dalam hidrokultur ni. Jenis-jenis ikan macam ni kalau bekal kecil, ikan kecil. Jenis ikan laga, ikan gapi, yang ikan hiasan-hiasan lain. Ikan apa puyuh pun boleh. Kalau ada jenis aquarium, kalau aquarium bayangkan kat rumah ada aquarium tanpa anti-klorin, tanpa pump, dengan menggunakan nutrients ni, ikan boleh hidup. Cik Sharifah. Jadi kalau Cik Sharifah lepas ni nak beli ikan ada aquarium, tak perlu dia pump, tak perlu anti-klorin, tak perlu ni. Masuk air pipe, masukkan nutrients ni, insya-Allah dia olah, ikan boleh hidup lama dalam. Dari segi kos? Dari segi kos contoh dari segi kos kalau kita kata contoh, kalau saya nak olah benda ni, saya jual katakan Cik Sharifah macam ni, boleh tak saya jual RM50? Untuk kesihatan kan. Tapi bayangkan Cik Saifah boleh katakan olah ni pokok ni tanaman ni cuma dari segi kos adalah di sini. Itu dia. Di sini kalau katakan kita jual sebanyak RM18 satu penutup 2 liter air boleh pakai banyak. Okey, saya pasti orang ramai dekat luar sana tu yang nak tahu macam mana nak dapatkan maklumat, banyak maklumat yang perlu kita perolehi. Kalaulah katakan mereka di sana tu nak berminat untuk menanam tanaman hidroponik yang menggunakan kasponik ni tadi, bagaimana mereka boleh menghubungi Cik Ahmad? Okey, untuk pengetahuan Cik Sharifah sekarang ni kami berada buat pameran di Mega Mid Valley di under Kementerian Pengguna. Kita ada buat sehingga hari Minggu ni
Dan juga di Melaka kita ada di SDSI. Jadi para penonton yang ingin untuk dapatkan alatan bolehlah datang ke Mega Big Valley bagi Kelanveri. Dan untuk di Melaka atau berdekatan dengan Melaka boleh datang ke SDSI MITCI Kero ada. Dan kalau nak dapat ni alatan ni bolehlah berhubung dengan Kasponik website www.kasponik.com. Kasponik.com. Okey, apa pun terima kasih banyak kepada Cik Ahmad kerana sudi berkongsi dengan kami mengenai isu yang cukup best ni, yang cukup hangat ni. Apa pun lepas ni saya nak rasa ni betul ke Cik Ahmad ni kata tadi daun salad ni sama rasa dengan yang kita tanam dekat tanah tu. Kita berehat dulu seketika, kita kembali lagi selepas ini.